Okey. Okey. Anda boleh hubungi kami untuk bercakap dengan Mas Nas Zulkifli sendiri, 0326927939. Sekali lagi 2692793 ataupun SMS saya, typekan R24 jarakkan, terus dengan mesej anda hantarkan ke 32728. Dan kalau bercakap lebih lanjut tentang sukan lasak dan juga penglibatan Mas sendiri. Okey, mungkin tentang keseimbangan hak gender sendiri. Setakat ini Mas rasa, Mas telah jumpa orang-orang yang Mas rasa macam diorang bagi peluang, diorang tak kisah, diorang sanggup bersaing, tak ada langsung diskriminasi di situ, tapi mungkin itu melibatkan sukan-sukan yang juga berprofil tinggi, yang tidak semuanya dilakukan oleh orang-orang biasa. Tapi kalau kita katalah futsal ke, bola sepak ke, okey, futsal pun sekarang dah diterima, tapi benda-benda lain yang lebih biasa ni, lebih bersifat biasa ni, lelaki biasanya akan mengatakan bahawa ala perempuan main bola macam ni lah. Macam tu. Adakah Mas rasa benda tu masih lagi membimbangkan ataupun berleluasa di negara kita, dalam kalangan masyarakat kita sekarang ni? Saya rasa kat mana-mana kat dalam dunia ni ada, benda tu ada. Sebab apa? Tidak ada semua manusia yang sempurna dan ada bersikap positif. Ada yang mesti ada rasa persaingan, ada yang rasa jealous, ada yang rasa, tapi kadang-kadang dia orang cakap yang tu untuk bagi semangat. Okay. Sebenarnya macam saya, sifat saya bila orang cakap yang tu, I just take positively. Tak kata lembik, okay, never mind, I will do my best. So itu yang saya cakap tadi, balik pada konsep sukan. Siapa yang faham erti sukan ini adalah kita mencuba daya credibility kita sendiri. We have to test our own ability, whether can we do it or not. Okay, it's not about you nak berlari tu guna tenaga orang sebelah, kita nak bawa motosikal tu guna tangan kaki orang sebelah. No, it's about yourself. So apa orang nak cakap kita ke, nak sindir ke, nak apa ke, suka hatilah. Just take it positive that okay, I'll do better. Okay, kalau dia kata kita lembik, ya, kalau kita wanita memang kita lembut, bukan lembik. Jadi kalau orang kata kita lembik tu, bila kita ambil positif, okay, balik rumah kita pergi gym, we work out and make sure you look fit better. So orang tak akan buat komen benda yang sama. Katalah dia kata, alah wanita, you ni perempuan ni duduk rumah ke apa. Yes. Jawab je, memang duduk rumah, tapi sekarang ni I nak keluar rumah. So what's the problem? So lepas ni I balik duduk rumah lah. Yeah, exactly. And the thing is, you cakap, okay, my presence here is actually make you feel better, isn't it? Ada competition. Kalau I tak dekat sini, maybe you won't do your best. So kadang-kadang kita nak menjawab soalan untuk ke arah positif. It's how we talk to people. Kan, kadang orang nak sindir apa, it's okay, we take it positively. Kita jawab dengan lembut je. Nanti lama orang tu sini akan tengok, oh, she's okay actually. So okay, come, I'll teach you how to drive. Contohlah kan, kita tak tahu. Dengan kita merendah diri, dengan kita mengaku kelemahan kita, memberitahu apa yang kita nak tahu, nak belajar pada orang tu akan mengajar kita. Sebab bila sukan dalam komuniti sukan ataupun society sukan ni, it's about the winning spirit. If I win, you win. Kan, kalau maknanya macam katalah pasukan bola sepak contohnya, setiap pemain tu kena perform the best. Katalah satu tu dia buat poyo, okay, very weak, duduk one corner. Sure, first of all, dia tak akan masuk dalam pasukan tu. Dan yang kedua, ia akan menghampakan semua sekali. Jadi bila dalam sukan ni, konsep the coach akan kata, everybody do your best, 150% or 200% best, nothing less. So everybody will go like, okay, I want to win, I have to win, you know. Itu semangatnya. Ini yang saya sentiasa wawarkan ataupun mengajar orang bersukan. Ini adalah kerana dia membina kekuatan dalaman. Ya, dan benda ni membantu untuk kita menjalani kehidupan, pekerjaan, macam-macam cabaran dalam hidup ni. You know, kalau tertipu tu, it's okay, ni bukan rezeki aku, kita cuba lagi. Kalau kita jatuh, it's okay, saya akan belajar benda, teknik yang baru ataupun cara yang baru. Kan? Apa yang positif dalam apa yang Mas lakukan selama ni? Maknanya aktiviti lasak ni, Mas terjun bungee jumping, Mas naik motosikal, berlumba dan pergi ke sana sini, macam-macam benda lah tak tersebut. Ada tak nilai positif daripada benda tu semua yang boleh diaplikasikan dalam kehidupan kita? Maknanya mungkinkah selepas kita buat benda tu, kita rasa lebih yakin, rasa lebih berani, kita tak takut cabaran kecil-kecil, kalau kena buang kerja, kita cari kerja lain contohnya. Ada tak benda-benda macam tu, suntikannya? Pada saya banyak positif daripada negatif. Sebab macam saya cakap, sukan ni membina, dia tidak menjatuhkan. Tetapi tidak maksudnya bila kita berlari kita tak jatuh. Itu beza dia. Okay. Jadi sukan ni yang positif yang saya boleh katakan di sini adalah diri saya sendiri. Saya ambil contoh. Dulu
Yelah kat sekolah just a school prefect, jaga hal orang, jadi counsellor, whatnot. Tapi pada masa sama, bila saya aktif dalam sukan, dia membantu saya memberi nasihat yang lebih confident. As a counsellor, as a prefect, you can be more firm. Bukan garang, tapi you tegas. Itu bezanya. Daripada yang lembut tadi, you jadi tegas. Bila ada sedikit sebanyak membina diri kita juga. Selain daripada tu, bersukan ni, macam saya cakap, saya suka badan sukan sebab katalah club A, B, C, D, E. Okay, kita bila kat situ, semua orang ni akan memberi support. They always want to make you win. Okay, dia akan bagi information. Okay, next week ada event ni, next macam-macam course apa, dia akan beritahu. It's very informative society to me. And then yang positif yang lainnya adalah, alhamdulillah dia boleh jadi satu punca pendapatan. Yang pada satu masa ketika dulu semua ibu bapa takut nak lepaskan anak nak buat sukan. Apalah nak ambil course ni, bukannya bawa apa duit banyak balik kampung. No, hari ni semua dah berubah kerana sukan adalah salah satu objektif ataupun agenda yang penting dalam negara, dalam pembangunan belia-belia, pembangunan Indonesian Youth Development Program. Jadi sukan ni adalah asas yang diterapkan dalam belia. Daripada remaja, daripada sekolah sampailah peringkat atasan, sampailah tak kira sebenarnya grup mana-mana pun, sukan ni penting. Kan kita pergi yoga ke tai chi ke, it's still sukan. It's actually activity kan. Jadi positive impact tu banyak sangat. Di mana hari ni kita dapat lihat, kalau dulu kat Batu 3 track orang race, sekarang dah ada Sepang Circuit, dan sekarang ni kita ada team A1 team, dan Ferrari semua, F1 pun boleh masuk kan. Walaupun kita tidak dapat bertahan lama, it's okay, we have tried and we are there. Ni kalau Datuk Syabri Cik dengar ni, dah jumpa duta sukan yang baru ni. Datuk Syabri come promote sports because we can build our nation to the positive impact. Okay. Kita nak ini banyak orang nak tahu juga ni tentang pengalaman pahit manis Mas dalam segala aktiviti yang pernah Mas lakukan. Apa yang paling pahit sekali? Apa yang paling manis sekali? Manis sekali sebab mak saya, she's the best mother, a friend, semualah. Sebab kerana berkat doa dia, kerana dia melahirkan saya ni lah, saya dapat mencuba macam-macam benda. Itu kenangan manis sentiasa buat saya. Dan kata kenangan manis yang mengubah hidup saya sebenarnya, saya cerita sikit. Pertama sekali, saya tidak pernah berangan nak jadi seorang artis atau pelakon atau apa, kebetulan Dan itu tahun 1996 masa mengajar muzik-muzik. Kemudian dalam tahun 2003, kerana pembabaitan sukan saya ni, saya tak sangka satu hari saya dapat panggilan untuk dicalonkan untuk menerima anugerah Duta Belia Negara pada tahun 2003 pada 15 Mei kan, sambutan Hari Belia. Jadi masa tu saya ingatkan masih diorang jemput kerana saya ni artis. Tetapi tidak, bila saya pergi ke mesyuarat tu, ada 28 pencalonan yang lain. Ada yang archaeologist, scientist, biotech, this and that. And then saya seorang saja dari dunia seni, wakil pada saya wakil. And then I said, what am I doing here? Is it because saya berlakon? No. Dia kata because your extreme sports experience and activities. Saya said okay, alhamdulillah kalau macam tu. Because saya tak nak lah orang kata a celebrity, that's why she's there. No, I don't want that. So alhamdulillah benda tu 2 minggu dalam ditayangkan di TV3 dan it was voted, diundi oleh masyarakat Malaysia. Saya terharu sangat. Itu kenangan paling manis kerana saya bukan maui ke apa. Tapi dapat 380,000 undian. Dan masa tu sebelum AF ada di Astro. So the first SMS voting was done by KBS under Virtual Hub. Jadi kenangan yang paling manis tu bila dia announce pemenangnya adalah, masa tu saya tengah dekat booth lagi kan, tengah sibuk-sibuk, dia orang panggil, buka pintu, tengok Ashred semua dengan bendera Malaysia. Ya Allah, tangkap apa pula benda ni kan. Dia kata benda lah Mazna Zulkifli. Dan tengok masuk stadium like 30,000 orang masuk dengan sorakan dekat depan tu, hidup Mazna, hidup Mazna. Saya tegas sikit lah, tegas macam Perdana Menteri kejap. Tak adalah So it's like bila naik stage, terima daripada ikon yang saya nak saya jumpa, idola saya tu, yang berbagi Tun Mahathir. Saya menerima daripada tangan dia dan juga Datuk Isyamuddin masa ketika itu. Dan masa tu saya tengok harapan daripada mereka yang ingin mencuba sukan ni. Jadi saya anggap diri saya ni sebagai moderator saja. Saya hanya dapat wawarkan dan menarik minat, menarik mereka untuk mencuba. Itu je tugas saya. Dan saya tidak akan putus asa. Siapa yang perlu bantuan atau kata saya sebagai konsultan, insyaAllah that's what I've been doing anyway. Please call me anytime. I'm very approachable. Okay.